tiba-tiba risau pula sebab kita tahu kan biasanya kita kalau kita tak sihat ke dan sebagainya makan buah banyak kan sebab kita tahu bahawa buah-buahan semula jadi ni adanya vitamin dan khasiat tersendiri. Betul? Tapi bila ada isu seperti ini yang kadang-kadang membimbangkan kita cakap alamak kita ni macam mana selamat ke kita makan buah-buahan seperti ini kan? Satu lagi macam kita yang sukakan buah-buahan ni kadang-kadang kalau buah-buahan itu tidak ada rasa manis, tidak ada rasa macam yang sedap, kadang-kadang kita letakkan perisa-perisa tambahan itu. Tetapi apabila pendedahan ini telah pun kita rungkaikan, jadi kita macam terfikir bahan yang kita letak pengawet dekat dalam tu adakah ianya selamat ataupun tidak. Betul. Okey, jadi kita terus saja ingin bersama dengan Ketua Penolong Pengarah Kanan Cawangan Pematuhan Domestik Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan KKM. Kita terus saja bersama dengan Puan Rafiah Sibil. Assalamualaikum Puan Rafiah. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, dari Sabah Ya. Okey. Kita bercakap berkenaan dengan isu keselamatan makanan ni yang terdapat dalam buah-buahan potong ni kan. Ada kata ada bahan tambahan yang mungkin akan memberi kesan kepada kesihatan kita. Isu ni macam mana Puan sebagai permulaan ni? Bagaimana wujudnya penambahan rasa manis ni yang mungkin tidak selamat dan digunakan oleh penjual kepada buah-buahan potong ni? Okey, biasanya buah-buahan yang dipotong segar ni sepatutnya dia tidak boleh mengandungi sebarang bahan pemanis tiruan ataupun bahan pemanis tanpa zat. Walau bagaimanapun bahan pemanis tanpa zat ni boleh ditambah pada mana-mana bahan makanan lain. Tapi selain daripada bahan makanan buah potong ataupun segar yang dikupas dan sedia dimakan, itu tidak dibenarkan di bawah Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Puan, antara bahan pemanis tiruan yang diletakkan di dalam buah potong ini, terutama sekali buah bibi nenas kan, seperti mana dikatakan adalah siklamat. Jadi pemahaman penonton sekarang ini nak tahu apakah yang dimasukkan sebagai siklamat itu sendiri, Puan? Sebenarnya siklamat ni merupakan bahan pemanis tanpa zat, juga dikategorikan menurut World Health Organization, Expert Committee. Bahan siklamat ni adalah boleh memberi rasa manis, lebih 30 kali ganda berbanding gula biasa yang kita gunalah di dapur dan sebagainya. Tetapi bahan pemanis siklamat ni boleh ditambah dalam makanan, tetapi bahan makanan yang buah-buahan ataupun buah-buahan yang telah dikupas ataupun bahan makanan yang sedia dimakan yang buah-buahan tersebut tidak boleh. Dilarang penggunaan bahan pemanis tiruan siklamat. Tapi bahan pemanis siklamat ni boleh digunakan pada makanan lain. Okey. Tapi kan Puan, kita tahu bahawa mungkin ada segelintir daripada penjual mereka ni menggunakan sebab nak lariskan penjualan kan. Tapi bagi kita ni yang mungkin tak tahu macam mana, adakah sesuatu kalau kita beli buah tu ada ke bahan tiruan tu kan? Dia macam nak tahu. Ada kelainan tak dari segi manis yang semula jadi dengan bila dia ditambah tu dengan bahan tiruan tu? Kalau kita tengokkan apabila kita pergi di kedai dan memilih makanan tersebut, membeli buah-buah manis ni, biasanya kita akan melihat kita makan macam ni. Contohnya macam nenas, biasanya rasa manis dia begini. Tetapi kalau dia mungkin terlebih manis, mungkin kita boleh meragui sama ada dia ditambah bahan pemanis tanpa zat atau tidak. Dengan cara begini, hanya melihat secara kasar, mungkin kita merasa ragu-ragu, tapi kita tidak boleh menentuskan sama ada bahan pemanis tersebut telah ditambah ataupun tidak. Okey. Hanya dengan menganalisis makanan sahajalah di makmal boleh menentukan sama ada buah tersebut telah ditambah bahan pemanis tanpa zat ataupun bahan pemanis tiruan.
Okey, kita harus membuat ujian mamal kalau nak tahu ada bahan tiruan ataupun tidak. Tapi kepada pengguna ataupun kita ni yang dah makan, dah makan buah itu dan tak tahu buah tu sebenarnya ada bahan pengawet ataupun ada bahan tiruan. Apa kesannya kepada diri kita ni, Puan? Apa yang kita rasa selepas itu? Untuk yang bahan pemanis tiruan ni, biasanya kalau penjual ataupun pengguna dia menggunakan mengikut kadar yang tertentu, dia tidak memberi rasa apa-apa kecuali rasa manis. Tetapi bagi mereka yang sensitif, mungkin boleh memberi rasa lelah kepada mereka yang telah memakan buah-buahan yang mengandungi bahan pemanis tanpa zat ini. Dan ada juga selain daripada yang tambahan perasa manis tiruan ni kan, kalau kita lihat buah-buahan yang diimport seperti buah limau, kadang-kadang mereka ada menggunakan juga bahan kimia lain untuk memanjangkan, kan, nak memastikan buah tu segar, Puan, kan. Jadi yang tu bagaimana, Puan? Okey, kita biasa dengar ada juga bahan lain selain daripada cyclamide ditambah dalam buah-buahan. Mungkin baru-baru ni kita ada mendengar daripada baby nenas. Baby nenas ditambah. Sama ada dia ada bahan pemanis tanpa zat atau tidak. Daripada pemantauan kita, pemantauan Kementerian Kesihatan buat masa ni, belum ada lagi lah ditambah bahan pemanis tanpa zat ni. Walau bagaimanapun dari masa ke semasa kita akan memastikan pemantauan dijalankan termasuk pintu masuk negara, sebab mungkin kebanyakan buah nenas ni ada diimport dari negara kita, terutama termasuk musim perayaan Tahun Baru Cina terutamanya. Mungkin banyak yang membeli buah-buahan. Pemantauan kita laksanakan secara rutin di pintu-pintu masuk negara untuk memastikan makanan yang dijual ataupun dibeli oleh pengguna ini selamat. Jadi ada pemantauan lah kan untuk kita nak mengimport buah ni masuk ke dalam negara kita ini. Okey, soalan terakhir daripada kami. Kita tahu bahawa buah-buahan ni memang penting kan untuk tubuh badan kita. Tetapi apabila kita dah mendedahkan perkara ini, mungkin ada di antara kita yang rasa macam terfikir macam selamat ke kita kan makan buah-buahan ini? Dan anda kata kalau mereka ni memakan buah-buah potong, adakah sebenarnya mereka yang letakkan bahan-bahan macam perasa itu sebenarnya dibolehkan ke? Ataupun lepas ni kalau dah dengar pendedahan ini, dah tak payahlah nak ambil bahan-bahan untuk menyedapkan rasa buah ini. Nasihat Puan kepada kami semua ni. Puan? Dengar, Puan? Baik. Sedikit masalah teknikal berlaku. Apa Puan? Itu dia. Puan? Hello, Puan Rafiq. Okay. Sekali lagi, Puan. Dengar soalan saya dengar tadi, Puan. Puan? Puan Rafiq? Sedikit nasihat Puan Rafiq kepada peniaga kan berkenaan dengan isu ini dan juga pengguna supaya lebih berhati-hati. Pembeli terutamanya rakyat Malaysia terutama musim perayaan ni, pastikan apabila membeli buah-buah potong buah-buah potong segar ni, pastikan daripada premis yang bersih. Juga kita melihat kepada pengendali yang menggunakan amalan pengendali yang baik. Kita memastikan kedai-kedai bersih sebelum kita membeli buah-buah potong tersebut. Bagi sila gunakan konsep lihat, hidu dan rasa apabila membeli buah-buah potong ni, supaya kita dapat mengelak daripada keracunan makanan dan memastikan makanan yang kita beli ini adalah selamat dimakan untuk semua dan untuk keluarga kita. Baik. Terima kasih Puan di atas perkongsian pada pagi ini, ya. Puan Rafiqah Sibil, Ketua Penolong Pengarah Kanan Cawangan Pemantauan Domestik Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan KKMM.
KKM. Astagfirullahalazim. Okey, baik, terima kasih Puan. Ni depan ni buah ni. Ha. Jadi sebenarnya kita kena peka jugalah dengan berkenaan dengan beli buah-buah bahan segar yang dipotong kan. Kita biasa kan lepas makan kita nak dessert sikit makan. dan Betul. sebagainya. Jadi Puan kata tadi apa? Lihat, hidu dan rasa. Kan. Tapi nak kaitkan dengan tahun baru Cina dan juga buah-buahan ini, perasan tak Fariha kalau misal kata kita nak bagi buah-buahan kepada masyarakat Cina, ada perasan tak buah pear? Buah pear. Tak ada. Sebab buah pear ni dipanggil sebagai li ataupun li, li dipanggil ataupun maksudnya adalah berpisah. Berpisah. Jadi maknanya kita tidak digalakkan untuk memberikan buah pear ni kepada masyarakat Cina. Yang ada macam buah oren, buah apple boleh. Macam itulah. Kaitkan juga.